Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya buat video khas untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang sering pelajar lakukan semasa menjawab soalan. Jadi, saya harap semua pelajar-pelajar melihat video ini dan sila perbetulkan jika ada kesalahan yang sering anda lakukan. Kita teruskan dengan tutorial kita. Tutorial 3.1. Tengok soalan nombor 1. Print I love computer science 20 times. Baik. Dalam soalan tersebut, dia suruh kita mengeluarkan di dalam komputer perkataan ataupun ayat I love computer science sebanyak 20 kali. Bila sebanyak 20 kali, itu ialah repetition. Jadi input tidak ada, repeat message 20 times, dan output dia ialah I love computer science. So code, start, count equal 1, ini ialah initialization, while count less than or equal 20, ini ialah evaluate, print I love computer science, komputer akan print I love computer science, count equal count plus 1, ini ialah updating, dan and while kita tamatkan kita punya repetition, maknanya repetition kita adalah dari tempat yang saya kontakkan ini. Inilah repetition. Kemudian kita stop. Baik, apa kesalahan yang sering anda lakukan ketika membuat flowchart? Yang pertama, kesalahan kita ialah anak panah ataupun arrow kita tidak sampai, tergantung. Mana yang saya bulatkan tu. Jadi ini ialah satu kesalahan yang selalu pelajar lakukan. Jadi jangan lakukan lagi. Saya khawatir nanti bila PSPM anda menjawab sedemikian, anda penat-penat melukis tetapi tidak mendapat markah. Jadi tolong perbetulkan mana yang telah membuat kesilapan tersebut. Baik, ada juga kesilapan repetition. Seperti mana flowchart yang ini. Baik, saya bulatkan apakah kesalahan yang berada di dalam bulatan yang saya bulatkan. Bagi repetition, kita akan repeat daripada updating akan naik ke atas. Ini dah betul dah. Tapi bila naik ke atas, dia akan sampai sebelum diamond. Sebelum diamond. Bukannya masuk pada diamond. Yang ini adalah salah. Jadi, ramai pelajar telah membuat sedemikian. Jadi, mana yang masuk pada diamond ini adalah satu kesalahan. Kena naik atas sikit dan pergi sebelum diamond. Jangan lakukan lagi kesilapan tersebut. Banyak kesilapan. Contoh, semua buat benda yang salah. Jadi, saya tidak mahu anda buat kesilapan yang sama lagi di masa-masa akan datang. Banyak kesilapan. Baik, ada satu lagi kesilapan ialah pelajar tidak membuat true and false. Ini selalu pelajar lupa. True and false. Pelajar selalu lupa yang ni. True and false. Kedudukan true and false mesti berada betul-betul di tepi diamond. Kedudukan true and false itu mesti betul-betul berada di tepi diamond. Ada setengah daripada kita membuat letakkan true and false ini pada tempat stop. Pada tempat stop ni.
pada tempat stop ni. Jadi itu merupakan satu kesalahan. Bukannya tempatnya di sini. True and false ni bukannya tempatnya di sini. Ia adalah berdekatan dengan diamond. Jadi saya nak anda perbetulkan kembali mana yang telah membuat kesilapan. Membuat kesilapan, tolong betulkan. Baik. Ada kesilapan-kesilapan lain ialah kita lihat soalan nombor 2. Print any 10 numbers enter by user. Ada perkataan enter by user. Bila enter by user, ini ialah input. Input, kita nakkan input dari user sebanyak 10 kali nombor. 10 nombor. 10 nombor user yang masukkan. Baik, kita tengok. Input dia adalah number, determine the number enter by user, and then number. Dan sering anda letakkan proses ini salah. Kenapa salah? Sebab kita kena letakkan perkataan 10 times. 10 kali. 10 times. Perkataan ni. Anda kena masukkan perkataan ni. 10 times. Anda kena masukkan perkataan ni 10 times. Barulah prosesnya betul. Kalau anda letakkan determine the number enter by user, hanya sekali saja akan user masukkan nombor. Bila kita sambungkan ayat tersebut, determine the number enter by user 10 times. 10 times. Ataupun read the number enter by user 10 times pun boleh juga. Sekarang kita pergi pada sudukut. Apa kesalahan sudukut dekat sini? Start dah betul dah. Tetapi bila dah start, kita tulis enter number. Apa maksud enter number dekat sini? User masukkan dulu nombor. Sekarang ni, bila user masukkan nombor, enter number ini tidak termasuk di dalam repetition. Tidak termasuk dalam repetition. Repetition bermula selepas while. Ini yang saya kotakkan ni. Selepas while, yang saya kotakkan ni. Sehinggalah and while. Yang saya kotakkan ni. Repetition bermula hanya di sini saja. Daripada while sehinggalah and while. Bermula di sini, while, dan berakhir di and while. Ini repetition. Jadi, perkataan enter number ini sudah terkeluar dari repetition. Maka ia merupakan satu kesalahan. Satu kesalahan kerana kita tidak faham apa soalan. Kita tengok pada flowchart. Pada flowchart. Kita nampak enter the number tidak termasuk di dalam repetition. Repetition dia akan bermula pada simbol diamond sehinggalah kita pergi kepada counter ni. Ni. Yang ini. Yang true ni, simbol diamond ke bawah sampailah dia naik atas balik semula. Yang ini repetition. Yang ni. Ini ialah repetition. Yang ni repetition. Ini repetition. Yang saya bulatkan ni repetition. Jadi, perkataan enter number ini sudah terkeluar daripada repetition. Maka ia salah. Kerana kita tidak faham dengan soalan. Okey. Tengok soalan nombor seterusnya. Calculate and display the sum of 7 numbers entered by user. Number dah betul. Calculate the sum of 7 numbers. Ini dah betul. Calculate the sum of 7 numbers. Sekarang ni, enter numbers di luar dari repetition. Repetition bermula dari mana? Repetition bermula dari while sehinggalah and while. Sehinggalah and while. Ini mula repetition. Mula di while dan berakhir di and while. Jadi di dalam ini yang saya kotakkan ini adalah repetition yang ini. Yang inilah repetition. Inilah repetition. Jadi enter number itu terkeluar dari repetition. Jadi sila perbetulkan. Sama juga dengan flowchart. Sepatutnya dia masuk di dalam lepas diamond. Bukannya di luar daripada diamond. Kerana repetition dia bermula dari sini sehinggalah dia naik atas sini. Sehinggalah ia false. Itu ialah repetition. Jadi sila pastikan ramai yang membuat kesilapan sedemikian. Saya tengok enter by user terkeluar daripada repetition. Daripada repetition.
Jadi kita perlu faham apa soalan yang nak, soalan yang nak. Jadi selepas ini janganlah membuat kesilapan lagi. Baik. Ada satu lagi kesilapan kita tidak faham tentang soalan. Calculate and display the sum of 7 numbers entered by user. Enter by user 7 numbers. Bila 7 numbers entered by user, ini ialah repetition. Soalan ini bukan soalan sequence. Boleh kita buat soalan sequence, tetapi kita tak bolehlah repetition masuk dengan sequence. Okay, kalau kita nak buat sequence, kita buat sequence. Kalau kita nak buat repetition, kita kena buat repetition. Sekarang, soalan ini ialah number. Kalau kita buat repetition, number sekali je. Enter number sekali je. Dan sum, kita repeat number itu sebanyak 7 kali. Repeat and adding number to sum for 7 times. Dan ini output dia ialah sum. Jadi, dari analyze problem analyze kita membuat repetition. Jadi input kita hanya sekali, tetapi bila kita pergi pada sudut, kita tengok sudut. Enter number. Sekarang enter number. Dia enter number while number equal count equal 1, count equal 1 initialization, while count less than or equal 7, kita nak 7 kali. Tengok dekat sini. Enter number ini dah terkeluar dari repetition, dah tentulah dia tak repeat. Tetapi bila dekat sini sum tiba-tiba muncul. Jadi komputer tak faham sum ni dapat dari mana. Daripada mana. Kita kena perlu type di atas ini sum equal 0. Kerana kita nak kira yang saya dari video yang lepas, saya telah menceritakan tentang, telah mengajar bagaimana untuk kita mengira ataupun counter. Kita masukkan bola dalam bakul dan bakul kita perlulah kosong. Jadi sum itu menunjukkan bahawa ia adalah bakul kita. Sum ini equal 0, must be bakul kita mestilah empty, kosong. Dan barulah komputer tahu sum ini adalah dapat dari sini. Tiba-tiba muncul number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 and number 7. Ini dapat daripada mana? Jadi komputer question mark. Mesti error. Komputer tak faham. Nombor 1, nombor 2 sampailah nombor 7 ni dapat dari mana? Jadi komputer tidak faham. Kemudian display sum. Display sum tak ada masalah. Sum ini dapat dari atas ini, tetapi kita tengok variable. Sum di atas huruf besar, tetapi sum di bawah huruf kecil. Jadi ia tidak sama. Jadi itu ialah perkara sensitif dalam melukis variable. Jadi pastikan bila melukis variable pasti sama. Dan variable yang kita telah nyatakan di atas mesti kita ambil balik semula. Samalah dengan number ni. Number, tetapi di bawah kita tak tulis number 1, number 2, number 3 and number 7. Ini tidak betul. Jadi saya harap kesilapan-kesilapan yang sedemikian jangan dilakukan lagi. Jadi janganlah melakukan perkara-perkara tersebut supaya kita tidak lagi buat kesilapan di dalam tutorial ataupun kita menjawab PSPM nanti. Jadi saya harapkan perkara-perkara yang saya nyatakan sebentar tadi diharap diambil peluang oleh pelajar untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang sering pelajar lakukan. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan saya harap pelajar tidak lagi melakukan kesilapan tersebut. Assalamualaikum dan jumpa lagi di video akan datang.